Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah ya rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan juga sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung perbincangan dalam surah As-Sad juzuk ke-23 ayat yang ke-59. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Diceritakan apa yang disebutkan kepada kepala orang-orang jahat, ataupun kita panggil ketua, pemimpin orang-orang jahat, apabila mereka masuk dalam neraka. Quran kata hadza faujum muqtahimun ma'akum la marhaban bihim innahum salun nar. Penjaga neraka Jahannam akan berkata kepada mereka, kepada ru'asa, ketua-ketua, orang-orang yang kafir, orang yang jahat ini, hadza faujum muqtahimun ma'akum, ini adalah satu rombongan yang akan masuk bersama kamu dalam api neraka ni, akan menemani kamu, akan masuk dalam api neraka Jahannam. Seperti mana mereka bersama kamu dalam kehidupan dunia, dalam kesesatan. La marhaban bihim, tidak ada ucapan selamat datang kepada mereka. Innahum salun nar, sesungguhnya mereka itu adalah penghuni neraka yang akan merasai azab api neraka. Mereka akan masuk api neraka seperti mana kamu masuk. Imam Ar-Razi menyatakan al-iqtiham rukubus syiddah wa dukhul fiha, iaitu akan memasuki dengan sekeras-keras dalam api neraka. Ini perkataan daripada penjaga neraka Jahannam kepada kepala orang-orang kafir, orang-orang kafir mengenai dengan pengikut-pengikut mereka. Apa jawapan mereka pada ayat berikutnya? Qalu bal antum la marhaban bikum antum qaddamtumuhu lana fabi'sal qarar. Yang pengikut kepada ketua orang kafir ni, mereka kata apa? Bal antum, bahkan kamulah yang tak layak diucapkan perkataan selamat datang kepada kamu. Ini berlaku pertengkaran ni ketika nak masuk neraka Jahannam ni. La marhaban bikum, tidak ada ucapan selamat datang kepada kamu. Antum qaddamtumuhu lana, kamulah yang membawa kami sebenarnya, kamulah yang mulakan dulu, tunjuk kepada kami kesesatan, kamu yang buat dulu, kamu yang menjadi sebab kepada kesesatan kami. Fabi'sal qarar, seburuk-buruk adalah tempat tinggal bagi mereka orang-orang kafir. Qalu rabbana man qaddama lana hadza fazidhu 'adzaban dhi'fan finnar. Ini perkataan pengikut kepada ketua orang-orang kafir. Dia kata apa? Mereka berdoa kepada Allah supaya dilipat kali gandakan azab kepada ketua-ketua mereka, yang mana sebab mereka lah aujabu lahum azab, mereka menyebabkan kami semua menerima azab. Wa qalu ma lana la nara rijalan kunna na'udduhum minal ashrar. Ketua orang-orang kafir, ketua kesesatan tadi, mereka kata apa? Ma lana la nara rijala, kami tidak melihat dalam api neraka ni mereka yang mana kami menganggap mereka di kehidupan dunia di kalangan orang-orang jahat. Tak ada pun mereka di dalam api neraka ni. Attakhadnahum sikhriyan am zaghat anhumul absar, kami jadikan mereka sebagai perolokan, bahan-bahan perolokan. Mereka mencela diri mereka sendiri. Mereka kata, adakah kami ni menjadikan mereka orang-orang beriman di kehidupan dunia sebagai perolokan? Mereka ketuk diri mereka sendiri.
am zaghat anhumul absar, ataupun mereka ni bersama kami dalam neraka, cuma kami tak dapat melihat mereka. Am zaghat anhumul absar, pandangan telah melencong pada kami. Inna dhalika lahaqqun takhasumu ahlin nar. Allah Ta'ala menyatakan sesungguhnya inilah yang kami ceritakan kepada kamu wahai Muhammad, iaitu perdebatan, perbualan penghuni neraka dan mereka berbalah sesama mereka. Cerita-cerita ini adalah benar, yang tidak mestilah kamu bercakap menceritakan mengenainya. Allah Ta'ala dah beritahu kepada kamu wahai Muhammad tentang mereka akan berbalah dalam neraka Jahannam. Wa an aqwalihim wa hum fiha, dan mereka akan, kami beritahu juga kepada kamu mengenai dengan percakapan-percakapan mereka pada ketika itu mereka dalam neraka. Qul innama ana munzirun wa ma min ilahin illallahul wahidul qahhar. Ini dah mula cerita dah. Cerita apa? Iaitu bermulanya cerita menerangkan tentang tugas Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga untuk mengisbatkan keesaan Allah, dan juga mengisbatkan adanya hari pembalasan dan juga adanya hari kiamat. Katakanlah wahai Muhammad, innama ana munzir, hanya sahaja aku adalah pemberi peringatan, Rasul daripada Tuhan sekalian alam. Aku memberi peringatan kepada kamu, menakut-nakutkan kamu tentang azab Allah sekiranya kamu tidak beriman kepada Allah. Aku bukan seorang tukang sihir, bukan seorang penyair, bukan juga tukang nujum. Wa ma min ilahin illallahul wahidul qahhar. Tiadalah bagi kamu wahai manusia Tuhan, dan tiada Tuhan selain daripada Allah, wala ma'bud, tidak ada yang disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala, al-wahidul ahad, yang maha esa, al-ghalib ala khalqih, yang maha berkuasa ke atas makhluknya, al-qahiru likulli syai', maha berkuasa ke atas setiap sesuatu. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumal azizul ghaffar. Rabbus samawati wal ard, Tuhan langit dan bumi dan apa yang di antara langit dan juga bumi. Al-azizul ghaffar, iaitu Tuhan langit dan bumi, dan di antara langit dan bumi adalah Al-Aziz, iaitu yang maha perkasa. Al-Ghaffar, yang maha pengampun. Qahhar, Al-Azizul Ghaffar, yang maha pengampun. Imam Razi menyatakan, apabila disebutkan perkataan Qahhar, ayat sebelum ni disebutkan perkataan qahhar, wa ma min ilahin illallahul wahidul qahhar. Al-qahhar menunjukkan betapa tarhib, betapa hebatnya Allah Subhanahu wa taala, mengisyaratkan iaitu Allah Subhanahu wa taala sangat hebat, kita sangat takut tentang ancaman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala iringi dengan ayat yang mana ar-raja' wa targhib, iringi dengan sesuatu yang menunjukkan ke atas raja' dan juga targhib. Selepas qahhar kita rasa takut, maha perkasa. Bila sebut diiringi ayat lepas dia, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumal azizul ghaffar, Allah Taala nak naturalkan balik, iaitu iringi ayat tersebut dengan Al-Azizul Ghaffar, menunjukkan perlu mengharapkan pahala Allah. Janganlah takut semata-mata, tapi mengharaplah pahala Allah yang beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan 3 sifat menunjukkan ke atas rahmat, menunjukkan ke atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan juga kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, kelebihan Allah taala, iaitu Ar-Rabb.
Rabb ini menunjukkan kepada tarbiyah dan juga ihsan. Sebagai rahmat Allah Ta'ala yang mentarbiyah kita, yang berbuat baik kepada kita, al-ihsan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga al-aziz, sifat yang kedua al-aziz, mengisyaratkan apa? Qadir ala kulli syai'. Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini adalah berkuasa ke atas setiap sesuatu. Mengisyaratkan berkuasa ke atas setiap sesuatu, tidak ada sesuatu pun yang melemahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan yang ketiga yang sifat Allah Ta'ala disebutkan dalam ayat ini, iaitu Ghaffar. Ghaffar ini mengisyaratkan tentang targhib, motivasi kepada manusia, yurja fadluhu wa sawabuh, dan juga diharapkan kurniaan Allah, pahala daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Falau baqiyal insan, kalaulah manusia itu berada di atas kekufuran selama 70 tahun, kemudian dia bertaubat, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengampunkan baginya dengan rahmat Allah Ta'ala, mengampunkan dosanya, semua segala dosa-dosa 70 tahun tersebut. Wa yamhu ismahu min diwanil muznibin, Allah Ta'ala hapuskan nama dia daripada nama orang-orang yang berbuat dosa, dan Allah Ta'ala sampaikan ia kepada darjat al-abrar, orang-orang yang baik. Ayat yang berikutnya, qul huwa naba'un azim, katakanlah wahai Muhammad ini, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, sesungguhnya Quran ini aku bawa datang kepada kamu, dia adalah berita yang penting, very important, satu perkara yang sungguh luar biasa. Kamu lalai daripada kepentingan Al-Quran, kamu tak tengok pun kepada Quran, dan kamu tak tahu pun ketinggian kadar Al-Quran itu sendiri. Maka naliya min ilmi bil mala'il a'la idh yakhtasimun, tiadalah bagi aku daripada mana-mana ilmu, bil mala'il a'la, min aina li al-ilm, di manakah milik aku ilmu, bi ikhtilafil malaikah, berbeza dengan malaikat mengenai dengan urusan ciptaan Adam alaihi salatu wassalam. Laula al-wahyi al-munazzal alayya, kalaulah tidak ada wahyu yang turunkan kepada aku, maka naliya min ilmin bil mala'il a'la idh yakhtasimun, pada maka naliya min ilmin bil mala'il a'la idh yakhtasimun, tiadalah bagiku sebarang pengetahuan tentang penduduk alam yang tinggi, iaitu malaikat, al-mala'il a'la, malaikat, semasa mereka bersoal jawab mengenai Nabi Adam, kalaulah tidak diwahyukan kepadaku. Nabi pun tak tahu, maka naliya min ilmin bil mala'il a'la, tidak ada pengetahuan Nabi yang mengenai perbicaraan malaikat, idh yakhtasimun, ketika mana mereka bersoal jawab sesama mereka tentang Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Itu semua melalui perantaraan wahyu. Ibnu Jazzi menyatakan al-qasdu al-ihtijaju ala nubuwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, tujuan dia adalah untuk memberi hujjah ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, li'annahu akhbara bi umurin lam yakun ya'lamuha qabla dhalik, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu beberapa perkara yang tidak Nabi sebelum ini mengetahui perkara tersebut. Nabi memberitahu sesuatu perkara, Nabi hujjah ini nak bagi tahu kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi memberitahu suatu perkara yang sebelum ini Nabi tak tahu. Okey, dan mengisyaratkan juga ikhtisam al-malaikah, malaikat bersoal jawab sesama mereka. Ma jaa fi qissati Adam hina qala ta'ala, seperti mana apa yang datang dalam kisah Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada mereka, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku nak menjadikan di bumi ini, aku nak menjadikan khalifah. Allah Taala kata, yuha ilayya illa annama ana nadhirum mubin, tidaklah diwahyukan kepadaku melainkan aku ini adalah Rasul yang diutuskan kepada kamu untuk memberi peringatan azab Allah Ta'ala kepada kamu. Maknanya an-nadhir al-munzir, al-mukhawwif min azabillah, menakut-nakutkan kamu datang azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ayat yang berikutnya, bermulalah episod siri yang baru mengenai dengan
kisah Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharam min tin. Ketika mana Tuhan kamu berkata kepada malaikat, sesungguhnya aku pencipta manusia daripada tanah. Kamu ingatlah wahai Muhammad ketika mana Tuhan kamu memberitahu kepada malaikat annahu sayakhluqu insanan, bahawasanya dia akan menciptakan seorang manusia daripada tanah, iaitu namanya Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin. Apabila Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan ciptaan, Allah Taala tiupkan roh, maka hendaklah kamu sujud kepadanya. Apabila Allah Taala dah ciptakan Nabi Adam alaihi salatu wassalam, dah dirupa paraskan Nabi Adam alaihi salatu wassalam, Allah Taala tiupkan roh, maka hendaklah mereka sujud kepada Nabi Adam sebagai memuliakan Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Sujud di sini Imam Qurtubi kata sujud tahiyah, penghormatan, bukanlah sujud seperti ibadat tu kita letak dahi di tempat sujud. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Semua malaikat sujud khudu' pada perintah Allah, membesarkan perintah Allah, sujud kepada Nabi Adam alaihi salatu wasallam, illa iblis, melainkan iblis. Istakbara wa kana minal kafirin, dia rasa besar diri, tak nak tunduk, tak nak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia enggan sujud kepada Nabi Adam alaihi salatu wasallam, jadilah iblis di kalangan orang-orang kafir. Imam Ibnu Katsir menyatakan malaikat semuanya menjunjung perintah Allah selain daripada iblis. Semua sujud patuh kepada perintah Allah, sujud kepada Nabi Adam, sujud tahiyah, penghormatan, melainkan iblis. Tetapi iblis bukanlah di kalangan malaikat, iblis di kalangan jin. Ini semua mengikut pendapat yang sahih, iblis di kalangan jin, bukan di kalangan malaikat. Dan telah terdahulu perkataan Hasan Al-Basri, lam yakun iblis minal malaikah tarafata ain, sama sekali iblis bukan di kalangan malaikat. Ini pendapat yang mana lebih tenang perasaan dan juga hati kita. Sebab Nas menunjukkan dalam suratul Kahfi, kana illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih, melainkan iblis di kalangan jin adalah berlaku fasik, tidak taat pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Jin telah berlaku khianat, tak nak sujud kepada Nabi Adam, maka bahkan dia berbalah dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dia menyatakan, dia mendakwa bahawa dia lebih baik berbanding Nabi Adam. Fakafara bidzalik, menjadi kufurlah iblis dengan sebab demikian. Wa taradahu Allah Taala menghalau dia daripada bab rahmat Allah Subhanahu wa taala, daripada pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala halau dia daripada rahmat, mendapat laknat Allah Subhanahu wa taala. Qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya. Kemudian dia berkata, wahai iblis, Allah Taala berkata, wahai iblis, apa yang melarang kamu ni untuk kamu sujud lima khalaqtu bi yadayya? Apa yang menghalang untuk kamu sujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan tangan aku? Apa yang menghalang kamu untuk kamu sujud? Apa dia? Allah Ta'ala berkata kepada iblis, mal ladzi sarafaka wa saddaka 'anis sujud liman khalaqtuhu bidzati min ghairi wasitati abin wa ummin. Apa yang menghalang kamu untuk sujud kepada makhluk yang aku ciptakan sendiri, dengan zat aku tanpa perantaraan ayah dan juga ibu. Imam Qurtubi menyatakan apa? Adafa khalqahu, Allah Subhanahu wa taala menyandarkan ciptaannya kepada dirinya. Allah Taala yang menciptakan. Ma man antas juda lima khalaqtu, aku yang menciptakan, biyadaya, dengan tangan aku. Okey, aku yang menciptakan.
Imam Al-Qurtubi menyatakan diidhafahkan ciptaan Allah Ta'ala kepada diri dia. Allah Ta'ala menciptakan, maksud sebagai kemuliaan kepada Nabi Adam AS. Walaupun setiap Allah Ta'ala pencipta setiap sesuatu, tapi bila disandarkan sesuatu kepada Allah Ta'ala, seperti mana ruhi, ruh aku, baiti, baitullah, naqatullah, masjidallah, bila disebutkan, disandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ruhullah, ruh Allah, maka menunjukkan perkara tersebut nak dimuliakan, perkara nak dimuliakan unta, naqatallah, unta Allah, baitullah, rumah Allah. Manusia khitab bima ya'rifunahu, hendaklah fakhatibin nas, hendaklah kamu bercakap kepada manusia bima ya'rifunah, dengan sesuatu perkara yang mereka ketahuinya. Astakbaru ta'am kunta minal alin, kamu takabbur, rasa besar diri sekarang tak nak sujud, ataupun kamu ini qadiman minal mutakabbirin ala rabbik, memang sejak dulu lagi, bukan sekarang ni, sejak dulu lagi kamu adalah orang-orang takabbur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini adalah jalan taubih, mencela kepada iblis, distingka fihi an sujud, kerana enggan untuk sujud kepada Nabi Adam AS. Dia kata, iblis kata, qala ana khairum minhu khalaqatani min narin wa khalaqatahu min tin. Dia kata, sungguhnya aku ni lebih baik berbanding, iblis kata aku lebih baik berbanding Adam ni, lebih mulia dan lebih afdal. Khalaqatani min nar, kamu ciptakan aku daripada api, wa khalaqatahu min tin, kamu ciptakan Abi Adam daripada tanah. Li'annani makhluqun minan nar, aku diciptakan daripada api, Nabi Adam diciptakan daripada tanah, api lebih baik daripada tanah. Bagaimana sujudnya al-fadil, orang yang mulia, lil mafdul, kepada orang yang diberi kemuliaan. Sujudnya orang yang fadil, orang yang mulia, mempunyai kelebihan, lil mafdul, kepada orang yang tidak diberi kemuliaan. Qala fakhruj minha fa innaka rajim. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyatakan, fakhruj minha, keluar daripada syurga wahai iblis, fa innaka rajim, fa innaka rajim, sesungguhnya kamu adalah orang yang dilaknat daripada setiap kebaikan dan juga kemuliaan. Wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin, sesungguhnya ke atas kamu laknat aku sehingga hari kiamat. Wa anta mub'idun an rahmati, sungguhnya kamu jauh daripada rahmat aku sampai hari pembalasan nanti. Summa talaqqa ma huwa afdha wa ashna' min al-la'nah, kemudian kamu akan menemui satu azab yang mana dia lebih dahsyat daripada laknat di kehidupan dunia ini. Qala rabbi fa anzirni ila yaumi yub'atsun. Iblis kata, wahai Tuhanku, fa anzirni, lewatkan aku, lewatkan aku, beri tangguh kepada aku sehingga hari yang mana dibangkitkan manusia pada hari tersebut, dibangkitkan manusia daripada kubur. Abu Su'ud menyatakan, arada bidzalik an yajida fushatan li'ighwa'ihim, dia nak masa, diberi tempoh untuk dia supaya dia nak peluang lagi untuk menyesatkan anak Adam. Wa ya'khudhu minhu sahrah wa yanju minal maut bil kulliyah idla mauta ba'da al-ba'si fa ajabaha Allah bi annahu muakhir ila waqti nafqatil ula. Dan Allah Ta'ala mustajabkan permintaan iblis sehingga tiupan sangkakala yang pertama, bukanlah sampai waktu yang mana dibangkitkan manusia pada tiupan sangkakala kedua. Dia minta sampai dia hidup sampai sangkakala, tiupan sangkakala kedua, tapi Allah Ta'ala kata sampai sangkakala pertama sahaja. Semua manusia mati, dia pun mati sekali. Qala fa innaka minal munzarin, sesungguhnya kamu di kalangan orang-orang yang diberi tempoh, ila yaumil waqtil ma'lum, sehingga waktu yang ditentukan, pada hari waktu yang telah ditentukan, waktu tiupan sangkakala yang pertama, iaitu semua manusia mati dan berakhirlah tugasan kamu pada ketika itu. Qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in.
Orang yang dilaknat, syaitan yang dilaknat, iblis yang dilaknat, dia menyatakan, aku bersumpah dengan demi kemuliaan kamu, wahai Allah, pasti aku akan menyesatkan anak Adam keseluruhannya, melainkan orang-orang yang betul-betul ikhlas. Akhlasathum li'ibadatik, orang yang benar-benar beribadat ikhlas kepada kamu. Dan wa ismatuhum minni, mereka terpelihara daripada aku. Qala fal haqqu wal haqqa aqul la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Allah berfirman, maka akulah Tuhan yang sebenar-benarnya dan hanya perkara yang benar aku firmankan. Akulah Tuhan sebenar-benarnya, hanyalah wal haqqa aqul, dan hanya sebenar-benar perkara adalah apa yang aku firmankan. Allah Ta'ala berfirman, qala fal haqqu wal haqqa aqul, maka qala fal haqqu wal haqqa aqul, Allah Ta'ala berfirman, maka akulah Tuhan yang sebenar-benarnya, wal haqqa aqul, dan aku berkata perkara yang benar. Ayat ke-85, la'amla'anna jahannama minka wa mimman tabi'aka minhum ajma'in. Allah Ta'ala bersumpah dengan sebenar-benarnya, wala aqulu illa al-haq, aku tidak berkata mereka perkara yang benar, pasti aku akan memenuhkan neraka jahannam di kalangan kamu dan juga orang yang mengikut kamu, mengikut iblis. Qul ma as'alukum alaihi min ajrin wa ma ana minal mutakallifin. Katakanlah wahai Muhammad, aku tidak minta kepada kamu apa-apa ganjaran imbalan atas dakwahku ini. Wa ma ana minal mutakallifin, aku tak minta kepada kamu untuk kamu bayar risalah ni, bayar upah kepada aku. Walastu wa ma ana minal mutakallifin, aku bukan juga di kalangan orang yang yatasanna'un, yang mereka-reka yang mereka dunia khayalan. Bukanlah aku di kalangan orang yang yatasanna'un, yang mereka-reka yang buat helah, hatta antahil an-nubuwah wa ataqawwala al-Quran, sehingga aku boleh melantik diri aku sebagai Nabi dan aku mereka isi kandungan Quran. In huwa illa dzikrul lil alamin, tidak adalah Quran ini melainkan peringatan kepada manusia, jin dan juga orang yang berakal. Wala ta'lamunna naba'ahu ba'da hin, kelak kamu akan tahu perkhabarannya. Wala ta'lamunna khabarah, kelak kamu akan tahu apa dia ni, kamu akan mengetahui kebenaran perkara yang diterangkan tidak lama lagi. Kelak kamu akan tahu perkhabaran. Kelak kamu akan tahu, wala ta'lamunna naba'ahu ba'da hin, kelak kamu wahai Muhammad akan mengetahui naba'ahu, khabar dan kebenarannya, an qarib, tidak berapa lama lagi. Wa hadza wa'idun wa tahdidun, ini adalah ancaman dan juga janji baik. Imam Al-Hasan Al-Basri berkata, wahai anak Adam, ketika kematian akan datang kepada kamu al-khabarul yaqin, perkhabaran yang diyakini. Wala ta'lamunna naba'ahu ba'da hin, kamu wahai Muhammad, wahai orang kafir Mekah, wala ta'lamunna, wahai orang kafir Mekah, kamu akan mengetahui apa? Beritanya, khabar, berita, perkhabaran, kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da hin,
selepas hari kiamat nanti. Selepas hari kiamat nanti. InsyaAllah kita telah selesai daripada surah As-Sad, tafsir daripada kitab Safatul Tafasir. Kita akan sambung dalam surah Az-Zumar insyaAllah ta'ala. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.